sebelah depan sikit. Silakan Cik Rohaniana. Okay, terima kasih. Okey, ini isu yang paling hangat sekarang. Gaji 6,000, sukar nak beli rumah. Ramai orang komplain kat luar sana. Harga rumah naik, saya tak boleh beli rumah. Harga mahal, hilang akal. Harga terlalu tinggi. Gaji dah 6,000 pun tak boleh nak beli rumah. Siapa yang biasa dengar masalah ni? Siapa yang ada merungut dalam hati dia? Macam mana aku nak beli rumah ni? Ada kan? Ada. Siapa yang tak boleh beli rumah sebabkan masalah macam ni? Boleh angkat tangan? Oh, bagus. Oh, ada. Ini harga rumah melampau. Semua orang komplain harga rumah tinggi sangat. So jadi ramai orang tak nak beli rumah sebab harga mahal. Last dia beli kereta. Dia kata kalau dia beli rumah RM2,000 sebulan, RM3,000 sebulan, sakit hati, sakit kepala. Dia cakap baik aku beli kereta, bayar bank RM800, RM1,000 sebulan. Puas hati kan? Siapa biasa tengok muka ni? Famous akhir-akhir ni di Facebook. Dia buat satu surat terbuka kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Najib. Nama dia Siti Hajah Aladdin. Dia cakap dia ni fresh graduate, gaji RM2,300 sebulan. Dia kira lah dia punya kos dindang. Lalas dia kata baki dia RM213.40. Tak boleh beli rumah. Rumah mahal. Kalau tengok tadi kan, luar-luar tu mahal. Tak boleh beli dengan RM213. Macam mana nak beli? Tak jadi. So macam mana nak buat? Sikit hati, tulis surat pada Perdana Menteri. Okay. Jadi saya nak ajak kawan-kawan semua, tuan-tuan dan puan-puan, relax. Jangan marah-marah, relax, tenang. Sebenarnya setiap orang ada jodoh hartanahnya sendiri. Macam mana pun keadaan kewangan kita, macam mana pun gaji kita, sebenarnya kita boleh beli rumah. Boleh beli rumah yang sesuai dengan diri kita. Maksud macam ni lah, macam contoh kita kan, nak cari pasangan. Kita rasa Maya Karin tu cantik, betul tak? Tapi kita ni tak handsome sangat. Contoh tuan-tuan handsome, tapi contoh lah. Tak adalah handsome sangat. Gaji pun macam Siti Hajah tadi kan. Takkan nak pinang Maya Karin. Maya Karin setuju ke? Mungkin tak setuju kot. Kecuali lah kita ni memang ada harta yang banyak kan. Contoh tahap-tahap macam Jejai, boleh lah pinang. Siapa tu? Pelakon perempuan tu, Fasha Sandar. Tahap macam Jejai boleh lah tackle Fasha Sandar. Kalau tahap macam kita gaji Siti Hajah tadi, takkan nak tackle Fasha Sandar. Begitu. Itu yang saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Setiap orang ada jodoh hartanahnya sendiri. Ada hartanah untuk anda sebenarnya menunggu di luar sana. Cuma kita kena berpijak di bumi nyata. Kita kena tengok kemampuan dan kekuatan diri kita. Jodoh hartanah perlulah yang sekufu dengan anda. Kalau orang kata nak pilih pasangan, tengok agama, tengok harta, tengok rupa, tengok keturunan. Begitu juga kalau kita nak beli rumah, pun ada kriteria-kriteria yang menentukan sama ada hartanah sekufu ke tidak dengan kita. Macam mana nak tahu sekufu tak sekufu? Ini ada 4 kriteria. Kat mana kita nak tahu hartanah tu sekufu ke tidak dengan kita? Pertama, objektif pelaburan kita. Apa objektif pelaburan kita? Kat mana kita nak cari property yang match dengan objektif kita? Kedua, modal. Berapa modal kita? Seterusnya, kelayakan pinjaman. Berapa banyak kita boleh pinjam? Kalau macam tadi kan, gaji tak macam Jejai, takkan nak tackle Fasha Sandar. So kita tackle lah yang anak jiran dekat sebelah. Contohnya macam tu. Sebab gaji kita layak untuk bayar hantaran dia. Contoh. Okay, seterusnya, kecenderungan diri kita sendiri. Ini 4 kriteria menentukan apa hartanah yang sekufu dengan tuan-tuan dan puan-puan. Okay, sekarang kita masuk satu persatu. Pertama sekali, apa objektif pelaburan? Ramai orang tanya saya, Cik Rohania, saya nak beli rumah dekat sini, harga sini. Okey ke tak? Cik Rohania, saya ni nak beli rumah ni, saya jumpa hari tu dekat Serdang. Rumah ni harga ni, okey ke tak? Okey, soalan-soalan macam ni susah kami nak jawab. Saya dan kawan-kawan lain yang sama-sama present tadi, saya pasti diorang pun banyak tengok soalan-soalan yang macam ni. Soalan begini susah untuk kami nak jawab sebab kami tak tahu
Apa objektif tuan-tuan dan puan-puan? Nak beli tu untuk apa? Contoh objektifnya, contoh. Apa objektif yang mungkin setiap orang pelabur hartanah ataupun orang yang beli rumah akan ada? Pertama, saya mahu wang tunai 1 juta dalam masa 10 tahun. Ini satu objektif. Dia dah set dalam mind dia. 10 tahun dia nak ada duit 1 juta. Kedua, saya mahu ada pendapatan pasif 15,000 sebulan pada umur saya 45 tahun. Ini objektif yang dia tanam. Seterusnya, saya mahu portfolio hartanah 5 juta dalam masa 8 tahun. Pun satu objektif. Last, mungkin dia cakap saya mahu nilai bersih 1 juta pada umur saya 35 tahun. Okay, tanamkan objektif ni dulu. Apa objektif tuan-tuan dan puan-puan? Terpulang pada masing-masing. Ada orang mungkin dia rasa 1 juta dalam masa 10 tahun cukup. Ada orang dia rasa, mana boleh, aku nak 3 juta. Boleh, tak salah, sebab itu diri kita sendiri. Tapi yang penting, tetapkan dulu apa objektif kita. Bila dah ada objektif, barulah fikirkan hartanah apa yang match dengan objektif tadi. Contoh kata nak cari pasangan, nak awet tu untuk nak ajak pergi dating minum-minum geli-geli je ke? Atau nak buat isteri, contoh ataupun yang kata yang perempuan, nak cari boyfriend tu anak datuk sebab nak suruh support belanja yuran universiti ke? Ataupun memang nak buat suami. Jadi bila kita dah kategorikan tu, baru kita tahu kriteria yang macam mana. Nak suami yang macam mana? Yang kaya. Okey, kalau suami yang kaya, kita kena cari yang macam mana? Anak datuk, nak cari di mana? Kalau nak suami yang alim, baik, mungkin pergi rajin-rajin pergi surau, join usrah. Bolehlah jumpa suami yang macam tu. Begitu contohnya. Jadi hartanah pun macam tu. Tetapkan dulu objektif. Kalau kata tadi kan, nak pendapatan pasif, cari property yang boleh beri kita pendapatan pasif. Kalau kata nak wang tunai yang banyak, mana rumah yang boleh bagi kita wang tunai yang banyak dalam bank kita? Jual je, bawa masuk duit dalam bank. Wah, best. Kan? Mana rumah yang boleh bagi kita portfolio hartanah yang tinggi? Contoh kan, kita kata kita set objektif, aku nak ada portfolio 10 juta dalam masa 30 tahun. Tapi asyik beli rumah flat 50,000, 50,000, 50,000. Bila nak dapat portfolio hartanah 10 juta? Begitu. Seterusnya, apa hartanah yang boleh beri kita nilai bersih 1 juta ke atas? Ini pun kita kena fikirkan, matchingkan. Kita kena ingat, apa pun hartanah, rumah, kedai, pejabat yang kita beli, income-nya hanya 2. Dia akan bagi kita duit sewa ataupun dia akan bagi kita kenaikan harga modal. So, pusing macam mana pun, properti tu atas langit ke, bawah tanah ke, pulau ke, tepi pantai ke, ini 2 ni saja income yang dia akan jana kepada kita. So, kita kena pandai pilih. Okey, graf ini dibangunkan oleh Dr. Peter Yee. Saya anggap Dr. Peter Yee adalah mentor saya. Saya banyak belajar dari beliau. Beliau telah klasifikasikan properti kepada 4 jenis dan 4 jenis itu disusun dalam bentuk sebegini. Okey, contoh ya. Dia kata, kalau kita nak income sewa yang tinggi, ini yang mana objektif dia nak pendapatan pasif tadi kan. Saya nak pasif income 2,000 sebulan, contoh. Saya nak pasif income 10,000 sebulan. Okey. Kalau objektif tuan-tuan dan puan-puan sebegitu, cari properti yang bagi sewa tinggi, sama ada ini high rise residential ataupun high rise commercial. Jangan pandang lain. Jangan pandang kiri kanan. Terus, ini tujuan kita. Kita mesti pilih high rise residential, contoh macam apartment, condominium, service apartment. Okay, Soho. Dia half-half. Ada commercial sikit, ada residential. Kalau high rise commercial, contoh macam office tower ataupun macam ni, kita dalam shopping mall, katalah kalau unit-unit dalam shopping mall ni dia jual, itu pun dikira sebagai high rise commercial. So cari 2 ni saja kalau objektif tuan-tuan dan puan-puan nak dapatkan duit sewa. Tapi kalau objektif tadi nak duit tunai yang banyak dalam bank, nak ada portfolio yang banyak, okey, kita pandang 2 jenis ni. Landed residential bagi rental yang rendah tapi capital gain dia tinggi. Maknanya rumah teres. Rumah teres, kalau katalah tuan-tuan dan perempuan beli 300,000, bayar bank dalam 1,500. Mungkin sewa cuma 1,200. Maknanya rugi tiap-tiap bulan kena tambah duit poket. Tapi dalam masa 3 tahun, 4 tahun harga dia meningkat banyak.
So dia jatuh dekat kategori sini. Bila kita jual, memang untung dia jauh berganda daripada high rise residential. Begitu juga dengan landed commercial, lagi power. Landed commercial ada kat sini, dia orang kata premium. Dia dalam rental dia tinggi, capital gain dia pun tinggi. Contoh macam kita beli kedai pejabat 2 tingkat, katalah dekat Ampang. Harga dia dalam setahun dah naik, mahu agaknya 400,000, 500,000 boleh naik setahun. Sewa dia pun akan naik ikut dia punya rental dia juga. Okay, biasanya kalau landed commercial dia based on 6%. Kalau sewa situ naik, harga jual sure naik. Kalau harga jual naik, rental dia sure naik. So, ini je yang kita tetapkan tadi based on objektif tuan-tuan dan puan-puan. Okay, boleh faham Okay, yang kedua, nak cari hartanah yang sekufu adalah tentukan berapa modal. Yang ini pun selama orang suka berangan-angan, saya nak beli rumah macam ni, rumah macam ni, tapi tengok-tengok duit poket tak ada, kan? Jangan berangan terlalu tinggi. Bagi saya ada 3 kategori rumah ataupun hartanah. Pertama, hartanah tanpa modal. Tak payah keluar modal dapat beli rumah. Sedap-sedap dia dapat duit balik semula. Maknanya mungkin beli bagi duit RM500, dapat balik duit masuk dalam poket kita bila kita beli dapat RM10,000. Mungkin boleh berlaku. Kedua, kedua, hartanah rendah modal. Ada modal tapi rendah. Mungkin nak beli rumah harga RM300,000, bayar modal RM5,000. Okey lah, rendah. RM5,000, RM4,000 ataupun 1% RM3,000 je. So, ada modal tapi rendah. Ketiga, hartanah no money no talk. Tak ada duit, sorry, 10%. Tak ada 10%, lah. Ataupun sekarang LTV 70% kan, loan maksimum 70%. Kalau ada setengah rumah yang kita nak beli, kena keluar 30%. Tak ada 30%, jangan beli. So kita kena tahu ada 3 jenis rumah. Rumah mana yang kita boleh kejar. Kalau kita ada duit banyak, mungkin kita boleh tengok semua. Tapi kalau kita tak ada berapa sangat lah dalam bank tu, kita carilah yang rendah modal dan tanpa modal. Okey, ini gambar rajah ni saya lukis sendiri, tak berapa nak cun, tapi saya harap maksudnya sampai. Lepas ni saya akan fikirkan macam nak lukiskan dia dengan lebih cantik. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada modal RM500 ke RM5,000, apa yang sesuai untuk dibeli? Berdasarkan pemerhatian saya, tuan-tuan dan perempuan boleh beli rumah under construction. Sebab dengan under construction ada banyak rebate, ada banyak diskaun, blablabla, lalas bayar RM5,000 ataupun lalas bayar RM500 aja pun ada. Tak payah bayar lebih-lebih. Ada yang bayar RM1,000. So kalau dalam poket tu tadi ada RM1,000 contoh, ada RM3,000, tak usah fikir banyak, cari aja rumah under construction. Ada orang kata tak best lah beli rumah under construction, nanti tunggu 2 tahun, 3 tahun rumah tak siap. Saya nak beli rumah lain pun dah tak boleh sebab loan dah dia dikira komitmen kan. Tak syok macam tu, baik beli subsale. Okey, boleh. Kalau nak beli subsale boleh kalau tuan-tuan ada modal RM5,000 ke RM15,000. Tapi kalau dah tak ada duit RM5,000 ke RM15,000, takkan nak meropong. Beli je lah. Belilah under construction. Itu sebab saya cakap tadi, jangan berangan terlalu tinggi. Benda yang bagus memang banyak di luar, tapi apa yang sesuai dengan diri kita? Maya Karin memang cantik, tapi kalau ada duit tak cukup nak meminang Maya Karin, anak jiran sebelah pun boleh lah kan? Itu maksud saya. Okey, kalau RM5,000 ke RM15,000 boleh beli rumah subsale. Kalau ada RM15,000 ke RM30,000 boleh beli rumah under construction, subsale pun boleh, dan boleh tengok rumah lelong. Kenapa saya cakap rumah lelong masuk kat kategori ni? Sebab rumah lelong memang confirm kena keluar 10%. Tak ada counting macam subsale, kita boleh buat muka kesian dekat owner. Tolonglah cik, saya nak beli rumah cik tapi saya tak ada 10%. Saya boleh bagi 3% aja. Boleh lah. Orang tu pun okey lah, aku kesian tengok muka mamat ni memang sedih gila. Okey lah, bayar 3% dulu. Selebihnya boleh keluar daripada SP ke ataupun boleh markup loan ke apa kan. Ada possibility macam tu kalau beli subsale. Tapi beli lelong, sorry, memang 10% solid. Kalau nak beli rumah lelong 300,000, confirm 30,000 kena keluar di poket. Kalau nak beli rumah lelong 20,000, 200,000 memang kena keluar 20,000. So itu belum kira lagi dengan kerosakan. Dah dapat kunci, bila dah dapat, katalah dah settle lelong tadi, tengok rumah lelong tu pecah tingkap, tile pecah, nak kena baiki pula kan. Lepas tu maintenance pula ada tertunggak, nak kena keluar duit lagi. So bagi saya lelong berada di
sini, orang yang ada lebih cash money, bolehlah tengok elok. Ada modal lebih lagi, 30,000 ke atas. Tengok-tengok daun poket ada 50,000. Okey, boleh consider beli ni semua, ada construction boleh, saksi boleh, yellow boleh, dan boleh beli commercial. Dan tadi kan kita nak kejar yang atas sekali, rental tinggi, capital tinggi. Okey, duit pun banyak, so kita boleh beli commercial. Boleh faham tak? Boleh setakat ni? Okey, sekufu yang ketiga. Ciri-ciri sekufu yang ketiga adalah berapa kelayakan pinjaman anda. Okey, objektif dah ada, modal ada, boleh lah. Modal ada 20,000 contohnya. Tapi boleh buat loan tak? Itu satu masalah lagi. Nak beli, tengok-tengok rumah harga 600,000, tapi loan sebenarnya tak lepas. So, berapa loan yang kita lepas? Selalu juga orang tanya soalan macam ni. Saya punya gaji segini, saya boleh buat loan berapa banyak? Saya boleh beli rumah berapa harga? Okey, pengiraan berapa kelayakan, yang ni teknikal sikit, pening sikit. Berapa kelayakan loan kita sebenarnya ditentukan oleh debt service ratio. Kita punya nisbah hutang berbanding pendapatan kita. Formula dia, jumlah ansuran bulanan bahagi dengan pendapatan darab 100. Okey, contoh, saya bagi contoh Cik Zainab sekarang ni. Cik Zainab ni gaji dia 3,000, dia ada elang tetap 700, dia kerja kerajaan lah, dia ada elang tetap. So, lepas tu dia ada satu kereta, ansuran bulanannya RM400. So, berapa DSR dia? 400 ni hutang dia yang sedia ada, bahagi dengan pendapatan dia 3,000 campur 700, jadi 3,700 kan? Darab dengan 100. So, jawapan dia 10.8% sekarang. Bermakna dengan keadaan dia sekarang, DSR dia adalah 10.8%. Satu lagi contoh, Encik Rahman pula. Encik Rahman gaji dia besar sikit, gaji dia RM6,000. Dia ada ansuran kereta tinggi sikit, RM800. Lepas tu dia ada rumah, satu rumah yang dia duduk sendiri, dia bayar RM1,200. Dan dia ada pinjaman peribadi, bayar sebulan RM500. Dia ada kad kredit juga RM2,000, yang mana ansuran bayaran minima ni biasa 5% kan. So berapa pula DSR dia? Banyak sikit lah nombornya. RM800 kereta dia, campur rumah yang dia duduk sendiri RM1,200, campur RM500 pinjaman peribadi, campur 5% daripada kredit kad dia tadi RM100, bahagi dengan RM6,000 darab dengan 100. So sekarang DSR dia dah 43%. Maknanya ratio hutang dia berbanding pendapatannya lebih tinggi daripada yang Cik Zainab. Berapa pula tuan-tuan dan perempuan punya? Tuan-tuan dan perempuan kena kira. Kira ambil masa balik garang, cuba kira berapa DSR sekarang. Ambilkan semua pendapatan hutang, bahagi dengan pendapatan. Saya nak maklumkan, kalau yang ada PTPTN, kalau tak tolak daripada slip gaji, tak kira. Sebab dalam rekod Bank Negara, SIPRIS, PTPTN tak masuk. Ada orang tolak tabung haji, ada orang tolak ASD. Okey, tabung haji dikira sebagai komitmen hutang sebab kita tolak daripada slip gaji. ASD bergantung, ada bank anggap tu sebagai income, ada bank tak anggap tu sebagai income, hanya sebagai hutang. So boleh kira kat rumah. Okey, tadi DSR sedia ada. So nak tahu berapa maksima yang boleh pinjam pula? Purata, saya ambil purata, setiap bank dia akan bagi DSR sehingga 65%. Maknanya kadar ratio hutang kita boleh hutang sampai 65% je daripada gaji kita. Kalau gaji RM10,000, boleh berhutang sampai RM6,500 je bulan-bulan. Tak boleh lebih daripada tu. Jadi formula dia 0.65 darab pendapatan. Okay, kes Cik Zainab tadi, gaji dia RM3,000 kan? Jadi 0.65 darab RM3,000, maknanya kelayakan dia boleh buat hutang sebulan RM1,950 sebulan. Kalau Cik Rahman tadi, gaji dia RM6,000, so 0.65 darab RM6,000, maknanya sebulan dia boleh buat hutang RM3,900. Inilah orang kata, lagi besar periuk nasi, lagi besar kerak kan? Sebab lagi banyak income dia, lagi banyak dia boleh buat hutang. Berapa pula kelayakan maksima tuan-tuan dan perempuan? Boleh kira 0.65 darab dengan pendapatan sekarang. Tu kelayakan maksimum hutang. Okey, kita dah tahu DSR sedia ada, kita dah tahu maksima, sekarang kita nak tahu berapa lagi kita boleh berhutang.
Maknanya kita nak beli rumah lagi lah kan. Macam tadi, Cik Zainab tadi dia dah ada hutang kereta. Dia nak beli rumah. Okey, rumah yang harga berapa yang dia boleh beli? Yang ni dia nak tahu. Jadi sekarang ni DSR semasa dia 0.8%. 65% tolak 0.8% bagi 100 lah sebab dia peratus kan. Darab dengan gaji dia 3,000. Sebab sekarang hutang dia baru 10.8%. Jadi bila kita kira ni formula ni dia akan dapat 1626. Bermakna Cik Zainab boleh buat hutang lagi, boleh buat pinjaman lagi yang bayaran bulanan dia adalah 1626 sebulan. 1626 saya jangka mungkin dia boleh beli rumah dalam 300,000 ke 340,000 macam tu. Kalau ada properti kat luar sana harga macam ni dia boleh beli, insya-Allah boleh dapat pinjaman. Kalau Cik Rahman pula, Cik Rahman gaji dia lagi besar, 6,000, tapi hutang dia pun dah besar, 43%. Gerak nasi dia memang dah besar. Jadi kelayakan dia bila kita guna formula ni tadi 65 tolak 43 bagi 100 darab dengan pendapatan dia 6,000, dia hanya boleh buat hutang lagi sebanyak 1320 sahaja. Walaupun Cik Zainab tadi gaji dia lebih rendah, tapi dia boleh beli rumah yang lebih mahal daripada Cik Rahman. Sebab Cik Rahman dah banyak buat hutang. Boleh faham kan? Okey, jadi berapa pula bagi kelayakan tuan-tuan dan puan-puan? Balik ni boleh kira. Kira DSR sedia ada, kira maksima kelayakan pinjaman, tolak. Berapa lagi boleh dapat? So, dengan adanya kelayakan pinjaman ni, barulah kita tahu kita boleh tengok rumah yang harga berapa. Katalah, contohlah, tuan-tuan dan puan-puan kira balik rumah sekarang, tengok-tengok boleh buat pinjaman RM500 je. Contoh kan? Sedih tak? Rumah harga mahal, tapi boleh buat pinjaman RM500. Habis tu nak beli rumah ke tak boleh beli rumah? Nak beli ke tak? Payah. Jadi macam Siti Hajar tulis surat pada Najib. Payah cari rumah yang RM500 sebulan. Maknanya boleh cari rumah harga RM120,000 ke RM120,000. Balik tadi, maknanya RM100,000 ke RM120,000 kalau nak cari under construction rumah baru memang tak ada. So mungkin boleh beli rumah subsale ataupun lelong. Tengok pula pada modal yang dekat sepupu yang sebelum tadi yang saya share. Modal ada banyak mana pula. Kalau modal less than 5,000 maknanya beli kalau modal dia dalam 5,000 ke 13,000 je, 15,000 boleh beli subsale saja. Cari rumah subsale. Tapi kalau modal ada banyak sikit walaupun kelayakan kecil boleh beli lelong. Okey, faham Okey, seterusnya yang last sekali, apa kecenderungan anda? Kecenderungan ni kita tengok macam ni pula, sikap kita, diri kita sendiri. Contoh pakcik ni dia kata dia nak beli rumah, tapi duit simpanan dia ada 5,000 saja. Dia nak beli rumah, duit simpanan dia sikit. Tapi dia cakap dia tak kisah tunggu 2 ke 3 tahun untuk dapat kunci rumah. Tak kisahlah, tak apalah. Saya beli, lagi 3 tahun saya dapat kunci, it's okay, bagi saya okay, dia cakap. Tapi dia tak suka layan kerana penyewa. Tak suka lah. Kalau boleh nak untung duit aja, saya tak nak layan penyewa. Sebab biasa ramai juga orang yang macam ni. Seterusnya, dia kata saya suka keuntungan tunai yang banyak sekaligus. Okey, kalau tuan-tuan dan perempuan ada jatuh dalam salah satu situasi macam ni, mungkin tuan-tuan dan perempuan boleh consider rumah under construction. Sebab apa? Under construction modal dia kurang, and then dia kena tunggu 2-3 tahun untuk dapat kunci rumah, and then under construction bila dah siap harga dia akan naik banyak. So tuan-tuan dan perempuan boleh jual balik dengan cepat. Maknanya boleh flip dah. Dah siap, boleh jual. Dan nanti buat flip lagi, ulang balik. Okey. Ini Cik Zainab tadi, contoh Cik Zainab tu. Cik Zainab kata dia ada modal dalam RM5,000 ke atas. Tinggi sikit lah, dia ada RM6,000. And then dia kata dia nak dapatkan pulangan sewa cepat. Dia tak nak tunggu lama-lama. Macam tadi yang tadi lelaki tadi, dia kata dia tak kisah. Bagi 2-3 tahun dia boleh tunggu. Tapi Cik Zainab ni tak suka. Dia nak cepat. Kalau boleh beli hari ni, lagi 2-3 bulan dah boleh dapat duit sewa. Lepas tu dia tak nak ambil risiko. Kalau beli rumah under construction, takut terbengkalai, takut rumah lambat siap, takut tiba-tiba depan ada projek baru, blok pemandangan dia lah kan. Contohnya kan, tiba-tiba bawah traffic light, traffic jam sangat, teruk sangat ke apa, dia tak suka.
Lepas tu dia cakap dia lebih suka, dia nak beli rumah yang lebih murah dari harga pasaran supaya dia boleh dapat duit cash balik. Okay, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada hajat-hajat macam ni ataupun ada kriteria sebegini, tuan-tuan dan puan-puan boleh consider beli rumah subsale. Sebab rumah subsale ni boleh dapat cepat sikit lah kan? Kalau freehold boleh dapat dalam masa 3 tahun. Kalau leasehold mungkin 3 bulan. 3 bulan, kalau leasehold mungkin 6 bulan ke 9 bulan, bergantung pada state consent dan prosedur semua. Okay, ni katalah nama dia Cik Faizal lah, Cik Faizal. Cik Faizal pula dia ada karakter yang berbeza. Dia cakap dia ada modal RM15,000. Adalah ke atas, ada dalam RM30,000 dia cakap. Dia ada modal RM30,000. Dia suka benda mencabar. Dia suka tengok rumah buruk, lepas tu dia baiki balik. Bagi cun. Dia kata tak apa, rumah ni tingkap dah tak ada, pintu tak ada, tak apa. Saya akan renovate bagi cantik, dia cakap. Dia cakap macam tu. Dia suka cabaran yang ekstrim, dia suka surprise. Dia suka buka-buka pintu rumah kan. Bila dia boleh buka-buka pintu, tengok-tengok dalam ada sampah penuh. Ataupun buka-buka tengok-tengok ada, wah, ada kabinet cantik. Dia suka benda-benda surprise. And then dia gigih. Dia kata dia tak kisah, dia cuba cari-cari, tak kisah. Dia tak kisah usaha lebih sikit. Macam tadi yang mana construction tu dia nak relax kan, relax. Nah ini dia nak lebih sikit, tak apa, usaha lebih sikit. And then dia boleh mengawal emosi dan berpegang pada perancangan dia. Tak apa, dia tak kisah. Dia tak ada rasa macam nak kena menang juga. Dia tahu apa yang dia nak. So dia boleh beli rumah dia loan. Okay. Kalau orang yang dia ada modal lebih, dia tak suka layan kerenah penyewa. Macam tadi yang banyak penyewa tu dia rasa leceh, tak suka. Nanti pipe pecah nak telefon, aircon rosak telefon. Baru-baru ni semalam saya kat office, penyewa saya telefon, "Cik, saya punya kunci bilik dalam bilik. Saya sekarang nak pergi kerja. Boleh tak tolong datang hantar kunci? Saya di pejabat saya di Putrajaya, saya kena balik Kajang ambil kunci. Lepas tu patah balik ke Zai Berjaya. Perjalanan je saya ingat saya kena spend dalam 1 jam 20 minit untuk patah balik. So benda-benda macam ni cerewet, leceh. Orang ni tak suka. Kalau tuan-tuan dan puan tak suka benda-benda macam tu, cerewet, leceh, okey, mungkin jatuh pada kategori ni. Saya mahu pendapatan sewa yang baik dan dengan modal yang tinggi. Sewa nak syok, modal pun, harga modal pun nak syok. Okay, dia kata, lepas tu dia kata saya ada rakan koalisi yang sama objektif pelaburan. Okay, mungkin tuan-tuan dan puan tengok-tengok ada kawan yang sama kepala dengan tuan-tuan dan puan. Ada modal banyak ni juga, rasa perangai pun sama, tak nak penyewa tapi nak untung lebih. Okay, and then dia kata dia ada holding power yang kuat. Maknanya kalau katalah sebulan, 3 bulan tak ada sewa pun dia boleh bayar dengan duit gaji dia. Okay, cun, tak ada masalah. Itu dia makan holding power. So kalau macam ni tuan-tuan dan puan boleh beli tanah komersial. Sebab bila komersial, biasanya penyewa tak cari tuan-tuan dan puan kalau paip pecah. Dia tak cari tuan-tuan dan puan kalau ada tiba-tiba macam lembab-lembab sikit dekat dinding ke, ataupun kipas tiba-tiba tak menyala, dia tak telefon. Sebab biasanya dia akan renovate sendiri. Kan contoh macam ni lah katakan ni kan. Dia buat sendirian everything. Jadi kalau lampu tak nyala pun dia akan baiki sendiri. Dia tak panggil tuan-tuan dan puan. Nak panggil tuan-tuan datang tak berapa lama. Baik dia kata aku punya bisnes lagi terganggu. Jadi dia akan buat sendiri. So kalau komersial memang sesuai untuk orang yang tak suka layan penyewa. Dan disebabkan ini juga komersial, kalau macam beli rumah, saya tak galakkan tuan-tuan dan puan beli rumah yang terlalu jauh daripada rumah sendiri. Maknanya contohlah tuan-tuan dan puan duduk dekat Gombak, nak beli rumah dekat Nilai, rumah apartmen. Saya tak recommend sebab nanti bila aircon rosak ataupun bila kipas tak nyala ataupun bila kunci terkunci tadi, yang kunci kat dalam tadi letih dari Gombak nak turun ke Nilai, nak patah balik. So kalau komersial boleh, walaupun jauh sikit tak apa sebab penyewa yang dia uruskan sendiri everything. Macam dalam kes saya ada satu kedai retail lot dekat Melaka. So tak ada masalah, dah pandai lah kan. Sebab tu komersial. Okey boleh? Alright. Saya takkan berapa untuk saya diberi 45 minit je. So apa yang penting daripada 5 tadi, 5 ciri-ciri si kufu tadi, yang pertama objektif pelaburan,
kedua modal, ketiga kelayakan pinjaman, keempat karakter diri sendiri tuan-tuan dan perempuan sendiri. Maknanya yang itu yang menentukan rumah apa yang tuan-tuan dan perempuan boleh beli. Tidak semua bulan dan bintang milik kita. Kalau kita tengok bulan dan bintang memang cantik semua kan. Banyak, kalau boleh kita nak tangkap semua masuk dalam beg buat balik gitu kan. Ataupun cakap apa, akan ku petik bintang-bintang untukmu wahai adinda, contoh. Tapi tak boleh buat sebenarnya. Takkan boleh buat. Walaupun kita kata beli lelong untung, contohlah, dia lelong untung, beli 40,000 boleh jual balik 60,000 dalam masa 6 bulan. Boleh, betul, memang boleh dapat. Tapi modal tuan-tuan dan perempuan tak banyak. Jadi tak dapat nak beli. Belilah ikut kelayakan kita ataupun yang sekufu dengan kita. Walaupun bulan dan bintang itu banyak, tapi bukan semua untuk kita. Jodoh hartanah anda ada di luar sana, ia mungkin bukan hartanah yang sempurna. Takkan ada properti yang sempurna tuan-tuan dan perempuan. Kalau kita baca dekat perbincangan di forum-forum, macam-macam. Oh, rumah tu dia cun, tapi kata parking tak syok. Ataupun depan tu ada jalan raya jam sangat, tak suka. Ada pula tak best sebab nanti ada banyak unit, contoh kan. Ada banyak sangat unit, so tak suka. Ada pula yang cakap semua dah best tapi leasehold, tak nak. Memang takkan ada hartanah yang sempurna di mata kita. Mesti akan ada kelemahan di mana-mana. Macam tu juga dengan kita nak mencari jodoh kita kan. Pasangan kita takkan sempurna, tapi dialah yang paling sempurna untuk kita. Walaupun orang kata beli under construction tak best, kena tunggu 2-3 tahun, tapi dah kita ada duit 3,000 je. Takkan tak beli rumah, nak tunggu saving kita. Kalau dalam masa 2 tahun 3,000 boleh jadi 30,000 tak apa. Tapi kalau 3,000 makin susut sampai bila tak beli rumah, so baiklah beli juga under construction. Contohnya begitu. Walaupun orang kata beli subsale tak best, beli lelong lagi best, tapi dah nak macam mana, modal kita tak banyak kan. Jadi hartanah tu mungkin bukan jodoh yang sempurna, tapi dah sempurna pada diri kita sendiri. So itu saja daripada saya. Saya harap saya dapat kongsi sesuatu dengan tuan-tuan perempuan. Ada apa-apa persoalan mungkin boleh tanya saya, dan boleh juga lawati saya punya blog saya www.propertyworks.com. InsyaAllah boleh baca perkongsian saya di situ. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.